Golongan belia yang menceburi sektor pertanian sebenarnya lebih banyak menggunakan inovasi dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan hasil pertanian serta menambahkan pendapatan mereka. Penggunaan inovasi pam air graviti, sistem fertigasi serta ejen biologi merupakan faktor kejayaan bagi siswa Zahtani dalam tanaman cili kulai di Kampung Lebu, Bentong, Pahang. Golongan belia yang menceburi sektor pertanian lebih banyak menggunakan pakai teknologi dan inovasi terkini bagi meningkatkan hasil pertanian sekaligus menambahkan pendapatan. Penggunaan inovasi pam air graviti, sistem fertigasi serta aplikasi agen biologi merupakan salah satu faktor kejayaan siswa Zahtani Muhammad Helmi Mahdi dalam tanaman cili kulai di Kampung Lebu, Bentong. Nama saya Muhammad Hilmi bin Mahdi, umur 29 tahun, berkelulusan sebagai seorang jurutera dalam bidang kejuruteraan awam. Salah satu teknologi yang dipakai di projek cili ini adalah pembajaan secara graviti. Salah satu sebab pembajaan secara graviti ini adalah sebab tapak pertanian ini berada di kawasan yang agak terpencil dan jauh ke dalam lah. So apabila jauh ke dalam, dari segi kemudahan elektrisiti tiada. So kebiasaannya untuk teknologi fertigasi cili, ia memerlukan sebuah pam elektrik untuk memberi pembajaan kepada pokok-pokok. Tetapi apabila ada halangan atau kekangan dari segi elektrisiti, kita telah menggunakan teknologi graviti supaya dapat memberi pembajaan kepada pokok-pokok cili kita. Kita bersama kementerian melalui program Agropreneur Muda sangat-sangat mengalakkanlah, dan dalam program Agropreneur Muda ini ada bantuan dari grant daripada kementerian bernilai RM10,000 sektor untuk mereka-mereka yang telah memulakan usaha bagi mengembangkan usaha yang telah dibuat oleh petani ini. Dan di samping itu, kemudahan pinjaman oleh Agrobank juga disalurkan kepada peserta ini, tapi perlu melalui jawatankuasa pemilihan lah. Dan kita akan menilai sekiranya memang projek itu benar-benar sesuai untuk dikembangkan, kita akan menukung untuk diberikan pinjaman oleh Agrobank. Okey, dari segi pembajaan pula, fertigasi ini kita tahulah, kita bagi menggunakan baja cecair. Itu baja A dan satu lagi baja B lah. So kaedah nak membancur dia, kita akan ambil baja A, kita akan letakkan dalam satu tong, dan juga baja B dalam satu tong, ya. So, ini adalah parti untuk baja cecair A, dan kita akan buat untuk baja parti B. Setelah selesai untuk baja parti A dan baja parti B, Baja AB terdiri daripada campuran nutrien NPK iaitu nitrogen, fosforus dan kalium sebagai unsur utama dengan sukatan yang ditetapkan mengikut kadar tumbesaran pokok. Campuran baja AB ini dilakukan secara berasingan bagi mengelakkan kehilangan kandungan fosforus. Kadar penggunaan nutrien bergantung kepada jenis tanaman. Formulasi nutrien perlu betul mengikut kehendak tanaman dan juga ditentukan selepas melihat tindak malasnya terhadap pokok. Air dan baja yang disediakan ini disalurkan ke dalam sistem tangki penyimpanan yang diletakkan di tempat tinggi. Teknologi fertigasi menyalurkan air baja dengan menggunakan tenaga graviti secara semula jadi kerana tangki bekalan baja berada pada ketinggian yang sesuai, di mana air baja tadi akan diambil oleh tanaman. Cara ini lebih praktikal digunakan oleh petani-petani memandangkan kosnya yang lebih rendah.
khususnya tanpa memerlukan bekalan elektrik dan menjimatkan kos buruh bagi kerja-kerja penyelenggaraan. Amalan pertanian secara baik dan lestari APB diamalkan di ladang anak muda ini selepas mendapat persijilan MyGap daripada Jabatan Pertanian. Pematuhan untuk mendapatkan CJ MyGap, biasanya pengusaha perlu menitik beratkan pengurusan ladang, iaitu pengurusan pekerja di ladang, buku rekod ladang, penggunaan baja kimia, penggunaan racun makhluk perosak yang minimum, dan kita akan tengok dari segi hasil dan hantar ke makmal untuk kita dapat balik result daripada penggunaan racun makhluk perosak itulah. Dengan menggunakan graviti ini, bil elektrik per bulan kita tidak perlulah lagi bimbang. Untuk membuat kaedah fertigasi ini, ia memerlukan tanah yang rata. Sebab dia tak boleh tanah yang tak rata, sebab nanti polybag tu kita letak dalam polybag tu akan jatuhlah. Untuk memulakan projek ini, kita telah mengambil excavator khas untuk meratakan tanah, membuat cut and fill supaya kita ada level-level seperti mana yang di belakang ni lah. Serangga utama yang lazimnya menjadi musuh tanaman cili ialah lalat buah, afid, hama, kutu trip dan yang membantutkan pentubahan pokok dan menyebabkan penyakit kerinting daun. Namun, dengan adanya tanaman terung di sekitar ladang akan menarik serangga-serangga tersebut untuk menyerang pokok terung dan mengelakkan daripada terus menyerang pokok-pokok cili. Dari segi pembajaan, kita akan bancuh macam yang saya terang sebelum ni. Kita akan bancuh ke dalam tangki bajanya, dan cara pemberian baja pun kita akan hanya membuka valve dan air akan turun terus masuk ke dalam polybag tersebutlah. So itu adalah teknologi yang saya terapkan di tapak pertanian saya ni lah. Penggunaan teknologi serta inovasi dalam pertanian ternyata membantu meningkatkan produktiviti dan kualiti tanaman cili kulai keluaran Lada Besa. Ini turut membantu lebih ramai pengusaha baru bagi tanaman cili yang kini merupakan antara tanaman sayuran komoditi utama negara. Perkembangan ini turut membantu mengurangkan jumlah import cili yang dikatakan meningkat saban tahun.